Lalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua. Saya akan menyentuh beberapa perkara dalam perbahasan saya, perkara yang berkaitan dalam sektor perkhidmatan kesihatan negara terutamanya, yang mana saya amati masih lagi memerlukan reformasi dan transformasi secara menyeluruh, memerlukan peruntukan yang besar. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia mendapat peruntukan perbelanjaan yang kedua tertinggi, 45.2 bilion ringgit berbanding 41.2 bilion ringgit pada tahun yang lalu. Bagi saya ianya bukan sahaja perlu dilihat daripada jumlah peruntukan, tetapi perancangan dan pelaksanaan program dan projek, dan hasil daripada peruntukan itu memberikan impak kepada kesejahteraan rakyat. Penyasaran subsidi kesihatan awam, pengecualian subsidi golongan berpendapatan tinggi dijangka akan menyumbang kepada perkhidmatan kesihatan lebih baik di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Pertanyaan saya, adakah apa-apa kajian yang dilakukan? Berapa ramai T15 yang datang mendapatkan rawatan di Hospital KKM dan berapa jangkaan pendapatan daripada Hospital KKM dan dengan pelaksanaannya? Isu perkhidmatan kesihatan masih lagi membelenggu KKM. Kesesakan di klinik dan juga hospital KKM, kekurangan tenaga kerja pakar, pegawai perubatan, jururawat dan kumpulan sokongan yang lain, termasuklah prasarana dan infrastruktur klinik dan hospital yang masih belum lagi sempurna dan daif, peralatan yang tidak mencukupi dan yang usang dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada apakah status program rintis lanjutan masa di Pusat Kesihatan dan skim perubatan madani bagi mengurangkan kesihatan, pusat kesihatan dan hospital KKM. Kerana selihat pada buku belanjaan pada kali ini diuntukkan lagi 100 juta ringgit untuk program skim perubatan madani yang mana pada tahun ini telah diberhentikan disebabkan kekurangan peruntukan untuk menampung program tersebut. Adakah skim emolumen dan juga allowance sektor kesihatan dikaji bagi membendung penghijrahan tenaga kesihatan keluar? Termasuklah allowance on call yang dikatakan meningkat, dinaikkan sehingga RM55 hingga RM65. Apakah detailnya, sama ada per jam ataupun sehari ataupun bagaimana? Dan saya juga mempunyai satu file permohonan daripada jururawat yang saya kira mereka memohon untuk dikaji emolumen gaji dan allowance mereka, sebab sebahagian daripada mereka kini sudah memiliki ijazah. Apakah usaha untuk mengelakkan penghijrahan mereka ini keluar dari Malaysia termasuklah ke Timur Tengah, dengan ihsan kerajaan meningkatkan gaji minimum daripada 1,500 kepada 1,700, saya harapkan ini dapat dipertimbangkan. Isu buli di kalangan pejabat awam, situasi yang berlaku ini boleh menjadikan suasana kerja yang tegang, merisukan emosi dan juga kerja yang menekan. Ini yang memungkinkan kejadian-kejadian kes buli di kalangan petugas kesihatan. Ekoran daripada isu buli yang saya bangkitkan dalam soalan MQT yang lalu, saya mendapat maklumat beberapa lagi. Maklumat yang melibatkan isu buli yang dikatakan di salah sebuah hospital KKM di Semenanjung Malaysia, di Jabatan Patologi yang melibatkan mikrobiologis yang mempunyai idea untuk membunuh diri dan mendapat rawatan psikiatrik. Saya dimaklumkan ada laporan polis dan juga laporan kepada pejabat PMX dan juga pejabat Menteri Kesihatan seawal Julai 2023. Apakah tindakan yang diambil dan bagaimanakah ianya diuruskan? Dan saya mengharapkan jawatan kuasa bebas yang ditubuhkan untuk menyiasat isu buli ini membuat siasatan secara menyeluruh. Selenggaraan dan naik taraf prasarana kesihatan, sejumlah peruntukan 1.35 bilion bagi tujuan membaiki tandas hospital yang uzur dan wad yang usang pada tahun 2025. Naik taraf klinik daif 300 juta pada tahun 2025 dinaikkan berbanding dengan tahun 2024. Saya ingin tahu apakah status projek baharu yang dirancang membangunkan pada tahun ini, termasuklah baik pulih 400 sebuah klinik uzur dan dengan peruntukan RM300 juta. RM766 juta untuk perolehan peralatan perubatan beyond economic repair dan lain-lain. Sebagai contoh, saya nak mengambil picture di sini lawatan daripada Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan
ke Hospital Bauk, kita mendapati bangunan pejabat kesihatan Bauk yang berusia 72 tahun kini dalam keadaan yang uzur dan tidak selamat dan perlu diganti, dan kita maklumat bahawa ada peruntukan RM500,000 ini diuntukkan untuk baik pulih. Dan kekhawatiran kita dalam keadaan yang uzur ini mungkin ia akan menyebabkan pembaziran kerana ia memerlukan satu pejabat kesihatan yang baru. Begitu juga lawatan ke Pusat Jantung Sarawak menghadapi masalah dengan peralatan dan mesin perubatan yang usang. Seperti kebanyakan mesin eko yang digunakan berusia lebih daripada 14 tahun perlu diganti, dan autoclave dan hadlang mesin yang memerlukan penggantian untuk memastikan proses sterilisasi dan pembedahan jantung berjalan dengan lancar dan selamat. Berkaitan dengan akta produk merokok demi kesihatan awam, pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga KKM yang telah menguatkuasakan akta produk merokok demi kesihatan awam, akta 852 pada 1 Oktober yang lalu. Tahniah kepada kementerian kerana mengeluarkan 89,054 notis melibatkan nilai kompaun 24.5 juta pada tempoh 9 bulan pada tahun ini bagi kesalahan merokok di tempat larangan, meningkatkan berbanding dengan notis yang dikeluarkan pada tahun yang lalu. Soalan saya, adakah ini bermakna program advokasi rokok selama ini gagal? Saya harap bukan hanya RM compound yang menjadi fokus matlamat akhir, tetapi pendidikan dan kesedaran rakyat yang kita dambakan. Isu advokasi atau pendidikan kesihatan ini bukan satu perkara yang mudah yang sekian lama telah dilakukan oleh KKM. Saya mencadangkan kepada kerajaan sekiranya kita boleh berhemah dalam memberikan dengan pemain industri dalam penguatkuasaan pendidikan yang akan dilaksanakan secara berfasa. Kenapa kita tidak melakukan secara berhemah dalam memberikan kesedaran dan pendidikan kepada rakyat, terutamanya pengamal vape dan rokok. Tumpukan kepada penguatkuasaan dan pemasangan logo-logo yang baru di semua 28 premis kawasan larangan yang baru dan pendidikan kesihatan bahaya merokok, vape, kesan kepada NCD dan promosi Akta 852 secara besar-besaran. Barulah penguatkuasaan pendidikan kompaun dilakukan kepada, dan pada perhatian saya kesedaran rakyat ini masih terlalu rendah di dalam negara kita. War on sugar. Dalam belanjawan, kerajaan mencadangkan untuk dinaikkan kadar duty excise bagi minuman bergula secara berfasa mulai 1 Januari 2025 sebanyak 40 sen seliter. Ini bukan perkara yang baru kerana dalam belanjawan yang lalu kerajaan telah mencadangkan untuk menaikkan duty excise daripada 40 sen kepada 50 sen. Persoalan saya, berapa sebenarnya duty excise yang dikenakan ke atas minuman bergula? Hasil ini dimaklumkan akan dimanfaatkan untuk menampung perbelanjaan kesihatan awam seperti penambahan bekalan ubat SGLT2 inhibitor untuk diabetes dan rawatan peritoneal dialisis dan pusat dialisis. Cuma saya ingin bertanya kepada apakah sebenarnya pendekatan kita dalam memerangi penggunaan gula, war on sugar ini. Kekhawatiran saya, kerajaan memberikan persepsi yang tidak betul kepada rakyat di luar sana, terutamanya apabila di Parlimen ini Yang Berhormat Tuan Speaker mengumumkan hari Rabu No Sugar Day di Parlimen. Bagi saya ini tidak tepat dan agak ekstrim. Saya khawatir ada ahli parlimen kita terutamanya yang mengidap diabetes tak cukup gula mengalami episod hypoglycemia semasa di dalam Dewan ini. Ini kita mempunyai pengalaman sama ada mungkin di Dewan Undangan Negeri Selangor yang mana mantan Menteri Besar ketika itu pernah mengalami episod ini dan dalam keadaan yang tidak berapa sedar. Dan saya juga tak pasti kalau tempoh hari juga ada berlaku ahli parlimen nimbung tebal yang lebah, sama ada juga ada kaitan ini ataupun tidak. Dan yang penting dalam penjagaan pengawalan diabetes ini adalah penggunaan gula, kerana gula ini juga diperlukan di dalam badan kita, cuma bukan dalam keadaan kadar yang berlebihan. Saya juga ingin menyentuh berkaitan dengan ikhtiar 8 di dalam buku, dalam ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan perangi rasuah. Kebebasan sepenuhnya kepada SPRM untuk menyiasat dan mengambil tindakan tegas. Peruntukan SPRM yang bagi memperkasakan aktiviti pencegahan rasuah dan integriti sebanyak 360 juta. Saya menghormati pendirian PMX dalam meletak posisi penting dalam entiti kerajaan GLIC dan juga GLC berdasarkan kepada kelayakan profesional
bukan berasaskan politik semata-mata dan perlu dilihat juga daripada sudut integritinya. Baru-baru ini saya mendapat maklumat bahawa ada pemimpin sebuah parti yang didakwa menyalahgunakan kuasa untuk menggunakan dana pusat khidmat bagi tujuan peribadi walaupun sumbernya bukan dana kerajaan. Ini isu dalaman ini sebenarnya saya tidak berminat untuk campur tangan, namun apa yang merisaukan saya, walaupun beliau adalah pemegang kepada ijazah pentadbiran perniagaan yang telah dilantik dalam satu entiti kerajaan, Lembaga Pelabuhan Kelang sebagai pengurusi, juga dimaklumkan bahawa SPRM telah selesai membuat siasatan dan failnya sudah berada di Pejabat Peguam Negara. Mengenali beliau, saya tidak yakin dakwaan tersebut, tetapi biarlah ia dibuktikan dan diadili. Saya ingin bertanya kepada kerajaan dan mungkin Menteri Pengangkutan sendiri, apakah status ataupun kepada kes ini. Untuk yang akhirnya saya ingin menyentuh beberapa isu di Parlimen Kuala Langat. Pertamanya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melihat isu kesesakan sekolah-sekolah di Kuala Langat, termasuklah di Sekolah Kebangsaan Kebun Baru, Sekolah Kebangsaan Jinjarum, Sekolah Kebangsaan Bukit Canggang, Sekolah Kebangsaan Saujana Putera dan lainnya. Sekolah Saujana Putera ini baru sahaja dibuka dan saya kira keperluannya begitu besar. Sebahagian daripada anak-anak yang berada di Bandar Saujana Putera ini sekarang belajar di sekolah-sekolah persendirian dan jumlahnya bukan sedikit, hampir kepada 1,000 pelajar di sana. Dan saya juga melihat bagaimana keperluan kerusi meja untuk mereka, terutamanya apabila menghadapi sesi pendidikan di tahun hadapan. Saya juga menyampaikan hasrat daripada warga pendidik di sana agar ada penebat bunyi di antara Sekolah Kebangsaan Bandar Saujana Putera kerana dia terlalu berhampiran dengan lebuh raya dan juga tol di situ yang saya kira mengganggu pembelajaran kepada anak-anak kita di sana. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah kepada salah seorang daripada atlet yang berasal daripada Sejangkang Kuala Langat yang menjadi Ratu Pecut Sukma Sarawak 2024, iaitu Nur Afrina Batrisya Rizal yang memenangi juara 100 meter, 200 meter, 4x4 kali 100 meter dan pecah rekod Sukma 100 meter dan 200 meter. Saya mengharapkan Kementerian Belia dan Sukan dapat melihat bagaimana hasil daripada anak-anak ataupun keterlibatan di Kuala Langat dalam bidang sukan ini supaya ada inisiatif untuk membantu menaik taraf stadium Jugra di Kuala Langat. Jadi untuk akhirnya saya nak juga mendapat respon daripada kementerian yang terlibat berkaitan dengan projek tebatan banjir, iaitu naik taraf pantai Murib dan projek pemecah ombak di situ. Saya dimaklumkan ada pindaan kepada plan pembangunan, apakah puncanya dan apakah kesan kepada kos projek yang dijalankan ini. Terima kasih Puan Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Saya jemput Yang Berhormat